Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hari ini kita patah balik kepada hadis yang nombor 5 di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yaqin dan tawakkul, riwayat Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, bahawasanya ia telah berperang bersama dengan Nabi SAW di arah Najd, satu kawasan nama Najdun. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum, tatkala pulanglah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun pulang bersama mereka, yakni Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu pulang bersama, ia pulang, yakni Sayyidina Jabir pulang bersamanya bersama Nabi SAW. Fa'adrakathumul qailah, maka bertemu akan mereka itu oleh qailah. Qailah yakni an-naum fi adh-dhahirah, tidur di waktu zuhur, ataupun kita jumpa setengah kitab dia tulis qailulah. Qailulah ni tidur tengah hari, tidur di pertengahan siang, itu nama dia qailulah. Qailah ay wasatun nahar wa shiddatul har, tidur di tengah hari dan bersangatan panas. Jadi tidur qailulah ni sunat bagi orang yang nak melakukan qiyamul lail di malam hari, seperti mana sunat makan sahur bagi orang yang nak berpuasa di siang hari. Kita nak puasa fardu, kita nak puasa sunat, maka sunat kita makan sok. Kita nak sembahyang tahajud di malam hari, maka sunat kita tidur tengah hari. Tengah hari itu sebelum zuhur. Ada juga mazhab pendapat kata lepas zuhur, tapi yang terkenalnya sebelum zuhur. Mungkin setengah jam sebelum zuhur, mungkin sejam sebelum zuhur, mungkin 15 minit sebelum zuhur. Yang tu nama dia qailulah. Disunatkan bagi orang nak sembahyang malam, walaupun kita sembahyang hanya 5 minit ataupun 2 rakaat, untuk kita tidur tengah hari sebelum zuhur. Bagi hari Jumaat, sunat selepas Jumaat, selepas balik Jumaat. Dalam kitab Al-Lum'ah fi Qasa'isil Jum'ah, Imam Syuuti rahimahullah kata, tidur qailulah ni pada hari-hari yang lain daripada hari Jumaat sunat sebelum zuhur, tapi hari Jumaat sunat selepas zuhur, selepas Jumaat. Nabi SAW tidur di satu lembah yang banyak pokok yang berduri, fi wadin kathiril 'idhah ataupun kathiril 'idhah. Fanazala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun turun, singgah. Wa tafarraqan nas yastazilluna bisyajar, dan berseleraklah para sahabat mencari tempat berteduh di bawah pokok-pokok tertentu. Jadi pakat duduk jauh-jauh
Wa nazala Rasulullah SAW tahta samurah, dan Nabi SAW singgah di bawah pokok samurah, pokok yang banyak daun. Fa'allaqa biha sayfah, lalu baginda menggantung pedang baginda di pokok itu. Wa nimna naumatan, dan kami tidur. Nabi SAW tak pedang tidur, kami pun pakai tidur tengah hari. Fa idza Rasulullah SAW yad'una faji'nahu, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami, lalu kami datang kepadanya. Wa idza indahu a'rabiyyun, tiba-tiba di sisi baginda ada seorang Arab kampung. Arabi ini penduduk di pendalaman, penduduk di padang pasir. Arabi ini daripada Bani Muharib yang keluar untuk memerangi, yang Nabi SAW keluar untuk memerangi mereka dalam peperangan Ghazwati Zatir Riqa'. Maka Nabi SAW bersabda, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana na'imun. Sesungguhnya Arab Badawi ini telah menghunus pedangku ketika aku sedang tidur. Nabi SAW sedang tidur, dia mengambil pedang Rasulullah. Fastayqadtu wa huwa fi yadihi sultan. Aku terjaga dan pedangku itu sedang terhunus di tangannya. Faqala li, Arab itu bertanya kepadaku, man yamna'uka minni, siapakah yang dapat menghalang engkau daripadaku? Qultu lahu Allah, aku jawab kepadanya Allah 3 kali. Walam yu'aqibhu wa fajalas, maka terjatuhlah pedang itu, dia pun duduk. Maka Nabi SAW tidak menghukum dia, memaafkan dia, menghadapi kejahatan dia dengan kebaikan, dan Nabi SAW pun duduk. Ini secara ringkas riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain kata Jabir radhiyallahu anhu, adalah kami bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Zatir Riqa'. Apabila kami datang ke pokok yang rimbun, kami tinggalkan pokok itu kepada Rasulullah SAW. Maka datang seorang lelaki musyrikin, dan pedang Nabi SAW digantung di pokok itu. Maka dia menghunus pedang itu dan berkata, takhafuni, adakah engkau takut kepada aku? Nabi SAW jawab, la, tidak. Kemudian dia tanya lagi, faman yamna'uka minni, siapa yang dapat menghalang engkau daripada saya? Nabi SAW menjawab, Allah. Dalam riwayat Abi Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya, ia bertanya, man yamna'uka minni, siapa yang menghalang engkau daripada saya? Ia menjawab, Allah. Ia berkata, fasaqata as-sayfu min yadihi, maka terjatuhlah pedang daripada tangan lelaki itu. Fa akhadha Rasulullah SAW as-sayf, maka Nabi SAW mengambil pedang itu dan bertanya kepadanya, man yamna'uka minni, siapakah yang dapat menghalang engkau daripadaku? Ia menjawab, kun khaira akhidin, jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil, yakni mengambil pedang, ya, dengan cara engkau memaafkan, mengampunkan, dan menghadapi kejahatan dengan membalas kebaikan. Maka Nabi SAW pun bertanya, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah engkau mahu mengaku bahwasanya tiada Tuhan melainkan hanya Allah, dan bahwasanya aku itu utusan Allah? Ia menjawab, la, tidak. Walakin, tetapi, uahiduka, dia berjanji kepada Nabi SAW, alla uqatilaka,
tetapi aku berjanji tidak akan memerangimu, wala akuna ma'a qaumin yuqatiluna, dan aku tidak akan bersama kaum yang memerangi engkau. Fa khalla sabilah, maka Nabi SAW membebaskannya. Fa ata ashabahu, dia pun patah balik jumpa teman-teman dia, dan dia berkata kepada teman-temannya, ji'tukum min indi khairin nas, aku telah datang kepada kamu daripada sebaik-baik manusia. Dalam syarah kata, Nabi SAW membebaskan dia kerana begitu ingin agar ia menjinakkan hati orang-orang kafir agar mereka memeluk Islam. Nabi SAW tidak menghukum dia dengan sebab perbuatan dia, memaafkan dia. Dan Imam Al-Waqidi rahimahullah menyebut kisah yang sama, tetapi Imam Al-Waqidi menyatakan annahu aslama, dia telah memeluk Islam dan kembali kepada kaumnya. Lalu ramailah orang-orang teman-teman kaum-kaum dia yang banyak masuk dapat petunjuk dengan sebab dia. Dia balik pergi ajak dia masuk Islam. Fahtada bihi khalqun katsir, dia balik pergi rumah dia, pergi kampung dia, dia ajak dia masuk Islam. Dalam riwayat Ibn Ishaq juga berbunyi summa aslama ba'du, kemudian ia memeluk Islam selepas itu. Jadi lelaki ini melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi SAW menjawab Allah yang menyelamatkan dia, terus pedang dia terjatuh. Pedang yang dia duduk pegang tadi ni terjatuh, menunjukkan kepada tingginya penyerahan tawakal Nabi SAW, sehingga Allah terus membantu Nabi SAW. Satu mukjizat berlaku ketika itu, di mana pedang yang dipegang oleh musuh yang sudah terhunus, tinggal lagi nak tikam dan nak bunuh saja, tiba-tiba Nabi SAW jawab, Allah menyelamatkan aku. Terus Allah Ta'ala mentakdirkan pedang itu terjatuh daripada tangan dia, dan dia Rasulullah SAW ambil pedang tu, tanya dia balik, dan Rasulullah tak bunuh dia, Rasulullah biar dia, sehingga dia memeluk Islam dan menyeru kaumnya memeluk Islam. Ini di antara contoh Nabi SAW membalas kejahatan dengan kebaikan, memaafkan kesalahan penjahat itu, dan menghadapi kejahatan dia nak bunuh Rasulullah, dengan Rasulullah tak bunuh balik, bahkan Nabi SAW membebaskan dia pulang ke kampung dia, dengan harapan dia pulang besok dia cerita kebaikan Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam dan dia menjadi penyeru kepada adik-beradik orang-orang kampung dia masuk Islam. Dan ini benar-benar terjadi menurut riwayat Al-Waqidi dan Ibnu Ishaq. Kedua-dua ulama ini meriwayatkan dia telah memeluk Islam dan ramai masuk Islam dengan sebab dia. Ini satu contoh bab tawakalnya Nabi SAW ketika berhadapan dengan musuh yang sudah berpeluang cerah untuk membunuh baginda, tetapi pertolongan Allah datang pada ketika itu. Allah sebut dalam Quran dalam ayat yang lain, wallahu ya'simuka minan nas, Allah memelihara engkau daripada manusia. Itu hadis yang kelima. Kita berpindah kepada hadis yang ke-10. Jadi dalam kitab ini semua ada tajuk ni, ada 11 hadis. Hadis yang ke-10 riwayat Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha 'anhu asy-syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Zada Abu Dawud fa yaqulu yani asy-syaitana li syaitanin akhara
Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Hadis ni kita dah baca dah, cuma kita ulang balik. Barang siapa yang berkata ketika hendak keluar dari rumahnya, Bismillah, dengan nama Allah, Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan hanya dengan Allah. Nescaya dikatakan baginya, engkau telah diberikan petunjuk, engkau dicukupkan keperluanmu, dan engkau dipelihara dan menjauhi daripadanya oleh syaitan. Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya itu Ibnu Majah. Dan berkatalah Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Telah menambah Abu Daud, lalu berkatalah oleh syaitan kepada syaitan yang lain, bagaimana engkau dapat merosakkan seseorang yang telah diberikan petunjuk dan dicukupkan keperluan dan dipelihara. Jadi hadis ni menawarkan sesiapa nak keluar dari rumah, dia baca doa ni, Allah anugerahkan 4 anugerah. Yang pertama, Allah bagi hidayah dan petunjuk kepada diri dia. Hidayah petunjuk ni kita minta hari-hari dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, beri petunjuk kepada kami. Maka di antara amalan yang boleh mendapatkan petunjuk bila kita nak keluar rumah, kita baca doa ni. Yang kedua, wakufita, dan dicukupkan keperluanmu. Quran kata, alaysallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu pemberi kecukupan kepada hambanya. Kita keluar rumah mungkin ada tujuan. Mungkin tujuan nak pergi beli barang, mungkin tujuan nak pergi mengaji, mungkin tujuan nak pergi makan kenduri, mungkin tujuan nak pergi ziarah orang sakit, nak ziarah orang mati. Supaya tujuan kita itu dipermudahkan, sama ada tujuan dunia ataupun akhirat, Allah Ta'ala bantu untuk tercapai dengan selamat, dengan baik, dengan cemerlang. Itu janji yang kedua. Kufita, engkau dicukupkan keperluan, yakni wa kufita kulla hammin min humumi dunyaka wa akhiratika. Dicukupkan keperluan yang menyusahkan hati kamu, sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ketiga, wawuqita, dan dipelihara akan engkau daripada al-wiqayah. Wiqayah mana? Pemeliharaan. Hifz, penjagaan. Ay hufizta min kulli ma takrahu, engkau akan dipelihara daripada setiap sesuatu yang engkau tak suka. Mungkin musuh, mungkin kemalangan, mungkin kehilangan duit, mungkin kebakaran, mungkin kesakitan. Apa sahaja benda yang kamu tak suka, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauh daripada kamu sampai kamu balik rumah kembali berkat daripada doa ini yang kamu baca. Dan syaitan menjauhimu, dia tidak boleh menyesatkan kamu kerana kamu serah diri kamu dan urusan kamu kepada Allah. Maka pasti Allah jaga kamu. Semua itu diperolehi bisababi tafwidhi amrihi li rabbih wa i'timadihi alaihi wa wathaqihi wasiqatihi billahi subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kamu serah urusan kamu kepada Allah dan hati kamu berpegang kepada Allah dan keyakinan kamu kepada Allah yang maha mulia, maka Allah Ta'ala bagi kat kamu 4 perkara ni. Perkara pertama petunjuk, perkara kedua cukup keperluan, perkara ketiga pemeliharaan, perkara keempat syaitan menjauhi kamu. Hasil daripada doa yang ringkas itu, doanya pendek, Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah. Dalam daripada ini kata, atahassanu, aku berlindung dengan nama Allah. Aku buat pagar, buat pemeliharaan dengan nama Allah.
tawakkaltu 'ala Allah ay fawwadtu amri ilaihi wa awwaltu fi sa'il ahwal alaih. Aku serahkan urusanku kepadanya dan aku berpegang pada semua keadaan aku ke atasnya. La haula, tidak ada daya, yakni nak elak daripada maksiat. La haula maknaha la haula 'anil ma'asi. Tidak ada daya untuk mengelak daripada segala dosa. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, wala quwwata ala ta'atillah, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, illa billah, melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Dalam syarah kata la haula 'anil ma'asi illa bi'ismatillah, tidak ada daya untuk mengelak daripada segala dosa maksiat melainkan dengan pemeliharaan daripada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'atillah, atas ketaatan kepada Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar diriwayatkan ahsanu dalam syarah Al-Mishkah lil Qari Mula Ali Al-Qari, dia kata ahsanu ma warada fi ma'nahu 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, sebaik-baik makna yang boleh dipahami daripada lafaz la haula wala quwwata illa billah itu datang daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultuha, maka aku baca doa tadi. Aku baca la haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi SAW bertanya, tadri ma tafsiruha, apakah kamu tahu apa itu tafsiran doa ini? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, la haula an ma'siyatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah, akhrajahu al-Bazzar. La haula, tidak ada daya, yakni tidak ada daya daripada mengelakkan diri daripada dosa maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'atillah, atas melakukan ketaatan kepada Allah. Illa billah, yakni illa bi'aunillah, melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut maksiat dengan dosa dengan taat? Kerana dua perkara ini amat penting dalam agama. Siang dan malam kita kena jauhi maksiat, kita kena buat taat. Maka dua-dua ni kita tak boleh buat kalau Allah Ta'ala tak tolong kita. Jadi kita boleh elak diri daripada buat dosa, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa mulut, dosa hati. Allah Ta'ala jaga kita. Kita boleh buat taat, boleh pergi mengaji, boleh pergi sembahyang, boleh berzikir, boleh baca Quran, boleh i'tikaf. Allah Ta'ala tolong kita juga. Jadi kedua-dua perkara itu memerlukan anugerah dan pertolongan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak tolong, apa pun tak boleh buat. Maksiat tak boleh nak elak, taat tak boleh nak buat kalau Allah Ta'ala tak tolong kita. Maka zikir ini, la haula wala quwwata illa billah, ini merupakan zikir yang ringkas, tetapi kita serah 100% maksud dan hajat kita kepada Allah supaya Allah Ta'ala tolong kita. Ada satu kitab ulama karang kelebihan la haula wala quwwata illa billah, satu buah kitab hadis-hadis tentang la haula wala quwwata illa billah. Seperti mana kita sebut hari itu, la haula wala quwwata illa billah dalam sebuah hadis menyatakan ubat kepada 99 jenis penyakit, dan penyakit yang paling ringan dihilangkan oleh ubat ini ialah penyakit duka cita. La haula wala quwwata illa billahi dawa'un li 99 da'an aisaruha alhammu. Itu lafaz hadis. Maksud dia, la haula wala quwwata illa billah ini merupakan ubat kepada 99 jenis penyakit.
Penyakit yang paling mudah dihilangkan oleh ubat ini ialah penyakit duka cita, penyakit sedih. Orang yang hatinya serabut, jiwanya tak tenteram, murung, tak bahagia, sedih dan duka cita selalu, ulang banyak-banyak zikir ini. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau nak yang panjang. Kalau pendek, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau nak panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana-mana cara kita pilih. Apa yang pendek sekali, la haula wa la quwwata illa billah. Panjang sikit, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Panjang lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang banyak-banyak. Kerana dia merawat penyakit penyakit maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong tak terlibat dengan maksiat. Penyakit segan buat taat, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk jadi rajin dan kuat buat taat. Kerana la haula bermakna la haula an ma'siyatillah. Tidak ada daya, yakni tidak ada daya untuk mengelak daripada maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, yakni tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Illa billah, melainkan dengan Allah, yakni melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini memang kita duk baca sewaktu azan. Sewaktu Tok Bilal azan, kita jawab ketika Tok Bilal membaca 4 lafaz. 2 kali hayya 'alas salah, 2 kali hayya 'alal falah. Itulah jawapan yang disunatkan kita jawab ketika mendengar seruan itu. Jadi Tok Bilal kata hayya 'alas salah, kita kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi hadis Imam Al-Bazzar ini ada ketika dalam dalil Falihin ketika menguraikan hadis yang ke-10 dalam bab al-yaqin wa tawakkul ini, dan ada dalam pendahuluan dalil Falihin ketika menguraikan pendahuluan Imam Nawawi, yang Imam Nawawi tutup pendahuluan itu dengan lafaznya wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidhi wastinadi wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Jadi Imam Nawawi sebelum dia membicarakan tentang tajuk pertama babun fil ikhlas wa ihdharil niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwalil barizati wal khafiyah, dia menyebut pendahuluan. Dalam pendahuluan kitab dia ni panjang, pendahuluan Imam Nawawi, penutup kepada pendahuluan itu dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Penutup kepada pendahuluan Imam Nawawi sebelum masuk tajuk pertama, dia tutup dengan menyatakan wa 'alallahil karim i'timadi, dan hanya kepada Allah yang maha mulia aku berpegang, wa ilaihi tafwidhi, dan hanya kepadanya aku berserah, wastinadi aku bersandar, wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah bagiku Allah, dan Allah itu sebaik-baik tempat aku berlindung, tempat aku mewakilkan, aku menyerah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika menghuraikan pernyataan itu, pengarang kitab Al-Falihin mendatangkan hadis tadi yang saya bacakan tadi, iaitu riwayat Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata la haula an ma'siyatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah, akhrajahu Al-Bazzar. Menurut hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menjelaskan maksud la haula itu ialah la haula an ma'siyatillah,
La haula, tidak ada daya, yakni tidak ada daya daripada tidak ada daya untuk mengelak diri daripada dosa maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ay ala taatillah, tidak ada kekuatan untuk melakukan sebarang ketaatan kepada Allah. Illa billah, melainkan dengan Allah, ay illa bi'aunillah, melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham tiap-tiap kali kita baca la haula wala quwwata illa billah, itulah maksud dia. Jadi kalau kita terjemah sepatah-sepatah sekerat itu saja, kita akan jumpa la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, melainkan dengan Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Itu yang kita baca dan kita jawab ketika azan, hayya 'ala salah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi maksud la haula itu la haula an ma'siyatillah. Tidak ada daya untuk mengelak daripada dosa maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ay ala taatillah, tidak ada kekuatan untuk melakukan sebarang ketaatan kepada Allah. Illa billah, melainkan dengan Allah, yakni illa bi'aunillah, melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham bahawasanya zikir itu mempunyai makna kita ni tak ada apa. Kita ni lemah, Allah tolong bagi kekuatan kat kita. Kita tak boleh duduk dalam baik, elak daripada buruk, melainkan kita mengharapkan Allah tolong kita setiap saat. Setiap saat 24 jam Allah kawal kita daripada terjerumus kepada maksiat. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Jangan kau serahkan diri aku kepada nafsu aku walaupun sekelip mata. Jangan, atau walaupun sekelip mata, walaupun kurang daripada sekelip mata. Tu doa supaya kita tak terpengaruh dengan nafsu yang jahat. Wala takilni, jangan kau serahkan aku ila nafsi, kepada nafsuku, nafsu yang jahat, tarfata ainin, sekelip mata. Wala aqalla min dhalika, dan jangan kau serahkan kepada nafsu walaupun kurang daripada sekelip mata. Ya ni'mal mujib, wahai Allah Tuhan yang sebaik-baik Tuhan yang memustajabkan doa. Jadi doa itu mengajak jangan kita kalah dengan nafsu, kalah dengan syaitan walaupun sekedip mata, walaupun satu saat. Satu saat menang kat syaitan, lingkup kita. Maka kita minta 24 jam Allah lindung kita daripada nafsu, daripada syaitan. Kita tak ada daya untuk elak daripada dosa, melainkan kalau Allah, hanya dengan Allah Ta'ala tolong kita. Maka zikir ni bila dibaca, diulang, difahami, maka kita mengharap Allah Ta'ala kontrol kita 24 jam supaya tak terlibat dengan perkara-perkara maksiat, supaya kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan perkara taat dengan anugerah dan pertolongan Allah yang kita harapkan setiap hari. Bila kita harapkan pertolongan Allah, bila kita baca wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Nasta'in bermakna natlubul aun, minta pertolongan. Jadi kita menghabaq ke Allah Ta'ala dalam Fatihah, kita harap Allah Ta'ala tolong kita selalu, siang dan malam 24 jam, melalui iyyaka na'budu, hanya akan engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Asal dia na'buduka wa nasta'inu bika, dikalih supaya menjadi khusus. Hikmah daripada dikalihkan lafaz yang awal duduk di belakang, hak belakang duduk awal, supaya mengkhususkan hanya engkau yang kami sembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Bila kita baca lagu tu, kita mengaku kita tak boleh buat apa kalau Allah Ta'ala tak tolong kita. Maka zikir ini dibaca sebelum keluar rumah, dibaca ketika jawab azan, dibaca ketika-ketika lain, kerana kita mengaku kita tak boleh buat apa benda pun, tak boleh nak elak daripada dosa, tak boleh nak buat benda taat, benda pahala, melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Apabila kita baca 3 perkara ini, yang pertama bismillah,
Yang kedua, tawakkaltu 'ala Allah. Yang ketiga, wala haula wala quwwata illa billah. Maka bacaan ini 3 benda yang ringkas. Allah Ta'ala bagi kat kita 4 benda. Bagi kat kita hidayah, bagi kat kita kifayah, bagi kat kita wiqayah, wa tanaha anna syaitan. Bagi kat kita petunjuk, bagi kat kita bantuan untuk dicukupkan keperluan yang kita ingini dunia akhirat, dan bagi kat kita pemeliharaan daripada segala keburukan yang kita tak suka, dan syaitan menjauhi kita. Syaitan tak boleh nak menyesatkan, nak menggoda dan merosakkan kita, kerana kita sudah serah diri kita kepada Allah. Kita mula dengan menyebut nama Allah, bismillah, atahassanu bil bismillah. Aku memohon perlindungan, pagar, tembok dengan nama Allah Ta'ala. Aku pagar diri aku dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, ay fawwadtu amri ilaihi wa 'awwaltuhu fi sa'iril ahwal alaihi. Aku serahkan urusanku kepada Allah dan aku berpegang dalam semua keadaanku hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan hanya dengan Allah. Yani tidak ada daya untuk mengelak diri daripada dosa maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepada pembaca itu, hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupkan keperluanmu. Dengan sebab engkau minta tolong dengan nama Allah, engkau berlindung dengan nama Allah, engkau diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Wa kufita ay kullu muhimmin dunyawi wa ukhrawi. Dan engkau dicukupkan setiap perkara yang mendukacitakan kamu, setiap perkara penting, sama ada perkara itu di sudut dunia ataupun akhirat. Dan wa wuqita ay hufizta min syarri kulli adu. Engkau dipelihara daripada kejahatan setiap musuh. Dalam syarah satu lagi dia kata, min kulli ma takrah. Engkau dipelihara daripada setiap perkara yang engkau benci, engkau tak suka. Kita keluar pada rumah, kita tak suka berlaku kemalangan, kita tak suka berlaku kebakaran di rumah kita, kita tak suka berlaku kemalangan di kenderaan kita, kita tak suka berlaku kehilangan duit, kita tak suka berlaku kecurian, orang mai curi rompak kita tengah jalan, orang mai curi duit kita di rumah, semua kita tak suka. Allah Ta'ala jaga kamu daripada benda kamu tak suka. Apabila nak keluar rumah, kamu baca doa tadi. Ada doa lain yang boleh kita amal supaya kita dipelihara daripada benda kita tak suka? Kita cerita dah hari itu, iaitu kita baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lepas sembahyang subuh, dalam keadaan kaki kita dikekalkan dalam tasyahud akhir. Hadis Imam Tirmizi. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali selepas sembahyang subuh, dengan syarat kakinya masih kekal dalam tasyahud akhir. Jangan bersila, jangan bertinggung, jangan ubah kaki kita lagi, melainkan setelah selesai 10 kali itu baru ubah. Kekalkan selepas bagi salam sembahyang subuh, istighfar dulu. Lepas istighfar baca yang tu 10 kali. Selepas 10 kali tu kalau nak ubah boleh dah. Jangan ubah sebelum selesai yang tu. Nak bersila kan, nak bangkit kan, nak pergi mana, habis 10 kali itu dulu. Di antara kelebihan dia, hufidha min kulli makruh dzalikal yaum, orang itu dipelihara daripada setiap yang dia tak suka sepanjang hari tersebut sampai subuh pagi esok. Jadi doa pendinding 24 jam mudah kita amalkan, kerana kita duduk sembahyang subuh, tinggal kita nak baca. Nanti kita baca hadis tu pula supaya kita ingat dan kita beramal. Di samping ini doa keluar rumah yang dianugerahkan 4 perkara.
yang boleh kita amalkan dan kita boleh sebarkan kepada masyarakat. Hadis yang terakhir ini bab rezeki kita baca esok. Esok kita tutup bab hadis Riyadhus Salihin dalam bab yakin dan tawakkul. Kemudian habis kita baca tu, sebelum kita berpindah kepada tajuk baru al-istiqamah, kita akan pelajari beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan yakin dan tawakkul. Ayat Quran tu mungkin kita akan makan masa beberapa hari, seperti mana kita baca bab taqwa hari tu. Taqwa itu kita baca banyak, tu pun baru 50 ayat pun tak ada. Sedangkan bab taqwa tu ada 150 ayat lebih. Kita baca hanya tak sampai 50 ayat, kita tinggal 100 ayat. Karena kita nak masuk tajuk baru. Yakin tawakal pun ada beberapa puluh ayat yang berkaitan dengan tawakal. Kita akan pilih beberapa ayat tertentu untuk kita pelajari. Lepas tu baru kita berpindah kepada tajuk baru, iaitu tajuk istiqamah. Jadi untuk tajuk al-yaqin dengan tawakul ini, baki lagi satu hadis yang terakhir, cerita dua beradik, seorang bekerja, seorang mengaji kepada Nabi SAW yang kita dah baca hari itu. Tinggal kita nak ulang balik untuk pagi besok. Jadi kita berhenti tanya dulu, wallahu alam. Jadi sebelum akhir kita minta tuan-tuan dan puan-puan yang hadir serta yang mengikuti pengajian daripada online membaca Al-Fatihah sekali lagi dengan berkat Fatihah yang kita baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, kepada keluarga, isteri-isteri baginda, kepada ahli bait keluarga baginda, kepada mak ayah kita kalau ada yang telah meninggal, kepada muslimin muslimat, dan kepada almarhumah guru saya, seorang ustazah yang saya mengaji Quran kat dia kecil-kecil dulu. Darjah 1, darjah 2 dulu dia mengaji Quran di rumah dia. Rumah dia dekat rumah saya di kampung. Dia meninggal malam tadi. Jadi nak ke bumi hari ni. Pukul berapa saya pun tak tahu lagi. Saya nak pergi ziarah Sat dekat kampung saya. Saya mengaji Quran kat dia kecil-kecil dulu. Dia mula mengaji bata kat dia, kat suami dia, kat ayah, kat dia. Suami dia dah meninggal lama. Dia baru meninggal semalam. InsyaAllah pagi ni akan dikebumikan. Jadi saya minta agar kita pakai baca Fatihah seorang sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kepada roh muslimin muslimat yang saya sebutkan tadi, termasuk kepada beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini orang tanya nama apa ustazah tu? Nama dia Ustazah Cik Putih. Asal daripada Kampung Alor Besar. Kawasan Kampung Alor Besar dekat dengan Kubah. Dia tinggal di kampung saya di Bukit Besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha واغسلها بالماء والثلج والبر ونقها من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.